Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mendengar dan berkongsi beberapa perkara tentang agama. Jadi bersempena kuliah kita pada hari ini, insya-Allah kita akan berkongsi tentang zikir. Yang mana zikir ini menjadi kelaziman kita dan kita jangan sesekali kita tinggalkan zikir ini. Kerana zikir ini adalah zikir yang sabit, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan mendengar, kita akan berkongsi berkaitan dengan zikir. Dan mudah-mudahan selepas sahaja kita mendengar, selepas sahaja kita melihat video ini, kita akan menambahkan lagi kekuatan diri kita, keimanan diri kita untuk sama-sama kita beramal dengan zikir yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seseorang kerana tergesa-gesa. Kerana tergesa-gesa untuk apa? Kerana tergesa-gesa untuk berdoa sebaik sahaja selepas sembahyang. Tuan-tuan dan puan-puan, ini Rasulullah tegur seorang sahabat ini yang bernama Fudalah bin Ubaid. Fudalah bin Ubaid ini selesai sahaja sembahyang, beliau tidak berzikir, tetapi beliau terus membacakan doa selepas sahaja selesai beliau bersembahyang. Rasulullah menegur. Apa yang Rasulullah tegur? Rasulullah kata, kenapa kamu nak tergesa-gesa berdoa? Kerana jika salah seorang dari kalian selesai menunaikan salat, maka mulakanlah dengan mengagungkan dan memuji Allah, kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barulah berdoa selepas itu dengan apa yang dia ingini. Baik, saya ulang balik apa yang ditegur oleh Rasulullah kepada Fudalah bin Ubaid ini apabila Rasulullah melihat dia selepas sahaja sembahyang, beliau terus berdoa. Dengan teguran dalam hadis yang disebutkan, jika salah seorang dari kalian selesai menunaikan salat, maka mulakanlah dengan mengagung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barulah berdoa selepas itu dengan apa yang diingininya. Jadi maknanya tuan-tuan, Fudalah bin Ubaid ini, beliau bukan sahaja selepas sembahyang terus balik, terus bangun, keluar pada masjid, tetapi dia sembahyang, selesai sahaja dia sembahyang, dia terus berdoa. Perbuatannya itu menjadi kebiasaan. Kalau kita lihat kepada beberapa tempat, kadang-kadang kita pun buat. Tetapi Rasulullah tegur,
Bila Rasulullah tegur itu kerana Rasulullah ini nak membetuli apakah yang sepatutnya kita lakukan. Jadi yang sepatutnya kita lakukan terlebih dahulu, kita berzikir sekurang-kurangnya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Yang kedua, selepas memuji Allah, kita hendaklah berselawat sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian barulah berdoa. Jadi bila Rasulullah suruh kita berselawat, suruh kita memuji Allah, maka terdapat je di situ zikir-zikir yang sabit kepada Rasulullah, yang boleh dibaca, yang perlu dibaca sebelum kita berdoa dan selepas sahaja kita menunaikan solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat, kita amalkan, insya-Allah lama-lama dia telah menjadi satu kebiasaan buat kita, insya-Allah. Jadi satu hadis yang saya nak datangkan pada pertemuan kita ini membincangkan tentang zikir selepas sembahyang. Yang mana zikir ini saya dah ingatkan di awal tadi, yang mana kita jangan tinggalkan. Zikir ini ramai orang tahu, tetapi buat-buat tak tahu. Kerana apa? Kerana kita rasa kita sudah mencukupi dengan kita melazimi, melaksanakan perkara yang wajib. Contohnya kita selesai saja semayang, kita terus balik, kita terus keluar. Kalau kita semayang di rumah, terus buat kerja rumah. Kalau kita semayang di surau di masjid, terus balik pergi minum kedai kopi, ataupun lepak jumpa kawan-kawan, ataupun menyambung kerja kita yang tak habis lagi. Kita kena buat seperti mana yang diajar oleh Rasulullah supaya kita menjadi insan yang terbaik. Bukan sekadar kita melaksanakan yang wajib saja, tuan-tuan puan-puan, tapi kita melazimi juga apa yang Rasulullah buat walaupun bukan perkara wajib. Tambahan kepada perkara wajib, sunat-sunat itu juga kita perlu melazimi dalam kehidupan kita. Baik, insya-Allah. Jadi hadis yang ingin saya sentuh, yang ingin saya sebutkan di sini adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Man sabbaha Allah ta'ala fi dubur kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Baik, maksud daripada hadis yang telah dibacakan tadi, yang artinya sesiapa yang bertasbih, Rasulullah mengatakan sesiapa yang bertasbih, iaitu subhanallah, setiap selepas solat sebanyak 33 kali, kemudian bertahmid sebanyak 33 kali, bertahmid dengan ucapan alhamdulillah, ya, dan bertakbir sebanyak 33 kali dengan ucapan Allahu Akbar. Kemudian menggenapkan menjadi 100 dengan ucapan yang bermaksud tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia berkuasa di atas setiap sesuatu perkara. Jadi maksud tadi tak habis lagi, tapi saya terangkan tadi tiada Tuhan yang layak itu adalah bacaannya seperti yang telah dibaca pada matan hadis tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar 33 kali, dan menggenapkan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah di dalam hadis ini, sambungan yang terakhir, iaitu maka diampunkan semua dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tengok kenapa kita bertengok balik, kenapa Rasulullah menegur sahabat beliau yang tidak berzikir. Sebaik saja selepas solat terus berdoa. Ini berzikir pun tak, doa pun tak, terus bangun. Ini lagi teruk lah tuan-tuan. Yang ini baca doa terus pun Rasulullah tegur. Jadi kita tengok kepada hadis ini, kita boleh nampak tuan-tuan, kenapa Rasulullah ni suruh kita berzikir terlebih dahulu. Tengok apa ganjaran yang diberikan kepada orang yang berzikir. Seperti mana yang disebutkan tadi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan mencukupkan dengan bacaan yang terakhir tadilah. Allah bagi apa ganjaran padanya? Maka diampunkan semua dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya Allah, mulianya hati Allah, mulianya Allah subhanahu wa ta'ala, pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang banyak dosa, kita yang selalu melakukan dosa, tetapi Allah telah memberikan cara, kaedah untuk bagaimana kita mengurangkan, menghilangkan, menghapuskan dosa yang selama ini kita buat dengan cara yang mudah tuan-tuan. Cara yang mudah pun kita tak nak buat lagi, tak tahulah, wallahu alam lah. Ini hadis ini yang menyebutkan tentang zikir, bukan zikir yang menjadi luar kebiasaan kita. Zikir ini sering kita lakukan, tapi kita lakukan apabila kita berjemaah. Apabila kita solat bersendirian, kita tak buat. Apabila kita ada kerja, konon-konon ada kerja yang terlampau urgent, selesai saja solat berjemaah, kita terus bangun tanpa berzikir kepada Allah terlebih dahulu. Jadi ini bertentangan dengan apa yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah mengingatkan kita. Tugas Rasulullah menyampaikan dan mengingatkan kepada kita, umat akhir zaman, bagaimana kita nak melakukan amalan dengan yang sebaik-baiknya dan mendapatkan ganjaran yang sebaik-baiknya. Jadi jangan kita tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan zikir yang diajarkan Nabi SAW ini, kerana Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak menghilangkan, nak menghapuskan dosa kita yang terlampau banyak ini, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum ini kita mungkin dengar je, kita ataupun kita ikut-ikut je, tetapi hari ini kita dah bertemu dalil, yang mana dalil ini adalah dalil sahih, hadis sahih. Hadis ini adalah hadis sahih yang direkodkan oleh beberapa imam hadis. Maka selepas kita mendengar ini, janganlah kita mendengar hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tanpa kita mendapat apa-apa yang kita kongsikan pada hari ini, tanpa kita mengambil peluang apa yang kita kongsikan pada hari ini. Bila kita dengar, mudah-mudahan kita lebih bersemangat, kita lebih bersemangat untuk melaksanakan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana ganjaran yang Allah berikan, walaupun kita nampak simple dia, sikit dia, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehingga akhir. Nampak simple dia, tetapi ganjarannya sangat besar. Jadi setiap kali selepas sembahyang, jangan kita lupakan ataupun tinggalkan membaca zikir ini.
sebenarnya tuan-tuan, ada lagi hadis-hadis yang sabit, hadis-hadis yang sama lebih kurang dengan hadis yang telah kita bacakan tadi, kerana mengikut jalan-jalan yang lain. Ada juga daripada hadis yang saya jumpa yang kita boleh ambil, iaitu hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendapat pahala yang banyak. Mereka solat seperti mana kami solat, dan mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Mereka mempunyai harta yang lebih yang mereka boleh bersedekah, sedangkan kami tidak mempunyai harta untuk kami bersedekah dengannya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini, dia mewakili golongan-golongan yang tidak mempunyai harta ataupun golongan-golongan miskin. Mereka cemburu terhadap orang kaya. Bukan mereka cemburu kerana orang kaya itu harta banyak, boleh enjoy, boleh makan sedap-sedap, tetapi mereka cemburu kepada orang yang mempunyai harta, orang-orang kaya, kerana dengan harta tersebut mereka boleh bersedekah. Nampak tak tuan-tuan? Kita beza dengan kita, ya Allah, sahabat ni dengan kita jauh bezanya. Kita ni pantang tengok orang tu gaji lebih sikit daripada kita pun kita dah terasa macam-macam andaian kita buat. Ya Allah, kenapa gaji dia lebih, padahal dia pemalas pada aku, kan? Ya Allah, kenapa gaji dia lebih? Boleh dia beli macam-macam, boleh dia enjoy, boleh dia pergi shopping. Ini yang kita sering fikirkan, ini yang kita sering dengkikan. Tetapi cemburunya sahabat, ya Allahu Akbar, berbeza, ya. Cemburunya kerana mereka tidak dapat menandingi amalan yang dilakukan oleh orang kaya, iaitu bersedekah. Kita ni nak sedekah pun berkira-kira. Sahabat berlumba-lumba untuk bersedekah kerana mereka faham, mereka tahu apa yang mereka akan dapat daripada pahala sedekah mereka itu. Mereka akan dapat balasan daripada Allah SWT. Mereka yakin. Kita walaupun dah tahu banyak kali, dah diceritakan oleh ustaz, dah didengari oleh ceramah dan kuliah, bahawa siapa yang bersedekah rezekinya lebih luas, tapi bila nak bersedekah, Allah rasa macam takut pula. Sebab apa? Sebab kita ni kurang yakin, kita ini kurang beriman. Jadi berbeza, ya. Jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, mahukah kamu ini aku ajarkan beberapa kalimat yang mana kalimat ini boleh menyelamatkan darjatmu ataupun menyamakan darjatmu, boleh menyamakan darjatmu dengan orang-orang kaya yang bersedekah. Dan orang-orang yang datang sesudah kamu tidak akan dapat menyamaimu kecuali siapa yang beramal dengan amalan yang aku ajarkan kepada kamu. Faham, tuan-tuan? Rasulullah menjawab persoalan daripada Abu Dzar ni. Apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah kata, mahu tak aku ajarkan kamu beberapa kalimat yang mana kalimat ini akan menyamakan darjat kamu seperti mana orang kaya yang mampu bersedekah. Maknanya pahala sedekah tu dengan apa yang Rasulullah akan ajar kepada Abu Dzar ini sama. Dan Rasulullah tegaskan lagi, yang mana apabila orang lain tidak dapat menandingi pahala yang akan didapat oleh Abu Dzar ini kecuali mereka melakukan perkara yang sama seperti mana Abu Dzar lakukan yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pun meneruskan apa yang diajarinya, apa yang akan diajari kepada Abu Dzar ini, bahawa setiap kali selepas solat, apa yang kamu perlu lakukan? Bertasbihlah sebanyak 33 kali, bertahmidlah sebanyak 33 kali, dan bertakbirlah sebanyak
33 kali, dan diakhirkan untuk mencukupkan 100 atau mengkhatamkannya, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosamu akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi tuan-tuan, perempuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama hadis yang kedua ini, bagaimana hadis ini tambahan daripada hadis yang kita bacakan di awal tadi. Kita baca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, sama dengan hadis yang kedua dan beberapa hadis yang lain. Ini nak membuktikan bahawa apabila banyak jalan-jalan riwayat menunjukkan perkara yang sama, maka ketahuilah yang apa yang didatangkan kepada kita ini adalah satu perkara, satu zikir yang sahih. Yang sahih. Sebab ramai orang beritahu, ramai orang meriwayatkan. Jadi janganlah kita selepas ini kita dah dapat tahu, tapi kita ambil tak indah, kita pun buat tak tahu. Sedangkan kita tahu dengan zikir itulah yang akan menghapuskan dosa kita. Dosa kita lakukan setiap hari, tetapi pengampunan amalan-amalan yang boleh menghilangkan dosa kita, kita tak nak lakukan. Rugi tuan-tuan, rugi. Kita hidup pun bukan lama tuan-tuan. Sedar tak sedar, tiba-tiba sampai ajal kita. Bila sampai ajal kita, tengok-tengok banyak dosa kita. Kita terima pula nanti ke akhirat buku amalan kita melalui tangan kiri. Ya Allah akbar, na'udzubillahi min zalik. Kita minta dijauhkan daripada golongan ini, ya, kita minta dijauhkan daripada kita tergolong dalam golongan yang akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama setelah kita mendengar hadis ini, kita lebih meyakini, kita lebih percaya dalam diri kita bahawa ini adalah zikir yang perlu kita baca setiap kali selesai solat fardu. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Lebih-lebih lagi solat fardu lah. Ini solat fardu pun tak buat, apatah lagi lah kalau nak buat pada solat sunat. Jadi kita melazimi, biasakan diri kita untuk berzikir setiap kali selepas solat fardu. Ini kadang-kadang kita cakap je lebih. Kita cakap je kita mesti mempertahankan zikir-zikir selepas sembahyang. Kita mesti duduk bersama-sama dengan jemaah untuk berzikir beramai-ramai. Tetapi dalam masa yang sama, kita orang pertama bangun. Kita dah cakap kita pertahankan, tapi kita yang buat sebaliknya. Ya? Lepas sembahyang terus bangun, lepas sembahyang terus bangun. Jadi macam mana kamu katakan, kamu ajar kepada orang, kamu mempertahankan bahawa kita kena berzikir selepas sembahyang, sedangkan amalan kita, perbuatan kita tidak menyamai dengan apa yang kita sebutkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita berazam, kita jangan tinggalkan perbuatan zikir yang diajar oleh Rasulullah kepada kita ini. Mudah-mudahan kita mendapat pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingatlah dengan zikir ini, saya ingatkan sekali lagi, dengan zikir ini apa Rasulullah tegaskan di akhir, dosa akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah kira buih di lautan? Tak pernah kira kan? Jadi nak bagi tahu katanya banyaknya buih di lautan, begitulah lebih kurang ibaratnya dosa kita. Maka bila kita melaksanakan zikir ini, insya-Allah sebanyak mana pun buih di lautan, sebanyak mana pun dosa kita,
Allah akan ampunkan. Yang penting kita buat, kita kena yakin dengan apa yang kita buat. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan, puan-puan dan para pendengar semua. Dan insya-Allah kalau diberi kesempatan, diberi kekuatan, kita sampaikan pula kepada orang lain, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita. Mudah-mudahan dia akan beri saham kepada kita di akhirat kelak. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.